Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali dalam program Kad Merah Bicara Sukan episod ke-7. Bersama anda, para penonton yang saya hormati dan terima kasih, Abdul Hafiz Ahmad akan membicarakan dan menampilkan satu topik baru. Sederas manakah rajuk pecut kita, Azim Fahmi? Tanpa membuang masa, saya kali ini ditemani tetamu secara online atau dalam talian, iaitu jurulatih kepada pemegang rekod baru kebangsaan 100 meter kita, Azim Fahmi, iaitu saudara ataupun kita panggil Cikgu Muhammad Amir Izwan Tan Abdullah. Apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih menjemput saya. Ya, terima kasih kembali kerana satu penghormatan dapat berkomunikasi dengan Cikgu selepas kejayaan anak jati Teluk Bintan Perak ni mencatatkan 10.09 saat untuk membaharui rekod kebangsaan di dalam kejohanan olahraga bawah 20 tahun dunia di Kali Columbia pada 1 Ogos atau 2 Ogos lalu Betul Cikgu Ya. Okey. Sebagai permulaannya, boleh ceritakan serba sedikit tentang Cikgu dan bagaimana menemui bakat seperti Azim Fahmi ni, dan seterusnya keadaan terkini saudara. Baik, bakat Azim ni telah dikenal pasti sejak daripada dia darjah 4. Okey, dan dia mula mewakili negeri Perak pada usia 11 tahun. Jadi memang dia dah ada potensi untuk maju ke depan, kita dah nampak. Cuma pada ketika itu kita mempersoalkan sejauh mana dia akan pergi. Okey. Kemudian dia dapat tawaran tingkatan 1 di SBP, Sekolah Staff, itu Sekolah Tunku Abdul Rahman. Kemudian tapi kerana minat dia yang begitu mendalam tanpa jurulatih, akhirnya dia bertukar sekolah ke SMK Gunung Rapat, di mana saya bertugas sebagai jurulatih, cikgu dan juga jurulatih di sekolah tersebut lah. Dan mungkin atas orang kata percaturan Allah, perancangan Allah tu lebih baik, maka dia bertemu dengan saya. Dan dalam masa yang yang agak singkat juga untuk dia menggilapkan potensi dirinya dan sehingga berada di tahap sekarang lah. So dia sekarang ni dah berlatih bersama saya lebih kurang 4 tahun. Okey, 4 tahun. Kerana sebelum ni dia berada di sekolah lain, kita latihan secara orang kata maya lah, hantar program dia buat, tapi akhirnya dia rasa bosan agaknya. Okey, secara online tanpa perhatian daripada seorang jurulatih, maka dia ambil keputusan untuk datang ke sekolah sukan negeri Perak iaitu SMK Gunung Rapat, dan dari situ bermulalah episod-episod kejayaan dia lah, sehingga sekarang. Baru-baru ni sekarang saya bertugas, saya pun dah memang bertugas di situ, so menjadi tanggungjawab saya lah untuk melahirkan atlet yang berpotensi. Ya, saya nampak peningkatan begitu mendadak, drastik dia punya progres atau kemajuan dia tu, perkembangan dia, sampai media ataupun mungkin ada pihak yang telah menggelarkannya Usain Bolt Malaysia. Jadi adakah dia sendiri yang menolak gelaran tu, ataupun cikgu pernah menasihatkan dia terlalu awal untuk memberi gelaran setinggi tu kepada Azim Fahmi ni? Baik. Sebenarnya Azim sendiri tak berminat dengan gelaran tersebut. Dia lebih suka dikenali sebagai Azim Fahmi. Okey. Pada dia pernah beritahu saya bahawa Azim Fahmi ialah Azim Fahmi, Usain Bolt ialah Usain Bolt. Ya. So pada rakyat Malaysia yang tu, mohonlah, dan saya dah dapat peluang untuk bercakap ni, mohon bahawa Azim hendak dikenali sebagai Azim Fahmi, anak jati Teluk Intan, anak jati Malaysia, anak kelahiran Malaysia. Okey. Jadi yalah, kita tahu dia mahu mencipta identiti sendiri, mahu dengan jati diri yang sebenar.
Jadi adakah dia juga pernah bercerita pada cikgu idola pelari dia siapa yang pernah jadi role model, dijadikan role model kepadanya dalam kerjaya olahraga ni? Okey. Role model dia ramai yang akan menganggap bahawa Usain Bolt role modelnya, tapi sebenarnya bukan. Okey. Role model dia adalah Andre Di Grassi daripada Canada. So masing-masing. Jadi itu sedikit yang saya tahulah. Okey. Dan memang dia mempunyai impian, cita-cita dan azam yang kuatlah untuk berjaya dalam bidang yang dia ceburu ini. Okey. Pada soalan yang ni lah, yang permulaan ni, pencapaian Azim Fahmi dengan rekod kebangsaan 100 meter, ada dua kejutan dia di kali tu. Dia juga memecahkan rekod kebangsaan bawah 20 tahun, 20.83 saat untuk 200 meter. Jadi adakah ini satu kejutan besar dengan usianya yang baru 18 tahun ni, ataupun dia memang bakat dia dah itulah dia dah timing tu memang kena dah dengan pada usia 18 tahun ni, itulah dia catatannya. Baik, pencapaian beliau Azim ni di Kali Colombia untuk kejohanan World Junior Under 20 ni tidak mengejutkan, kerana daripada bermulanya sesi latihan tu, target telah diletak, sasaran matlamat telah diletak, ingin buat sesuatu di Kali Colombia lah. Okay. So kita work on that sehingga tu, dan azam beliau untuk menjadi atlet pertama yang layak ke final sangat besar. So adalah tidak mengejutkan. Cuma yang agak mengejutkan itu ialah catatan di bawah 10.10. Okey. Itu rekod kebangsaan 10.09. Pada dasarnya saya hanya menjangkakan rekod kebangsaan akan pecah dengan masa lebih kurang 10.12 atau 10.15 lah. Okay. Jadi itu adalah satu prestasi yang cemerlang, dan dia menjadi satu kebanggaan juga kepada saya, ialah dalam 3 kali larian itu dia konsisten dengan catatan masa di bawah 10.20 saat. Itu pusingan awal 10.09 rekod kebangsaan, di peringkat separuh akhir 10.19, dan di akhir ialah pada 10.14. Ini pencapaian yang amat membanggakan, ya. Kerana bukan satu perkara yang mudah untuk mengekalkan prestasi catatan masa yang sebegini dalam waktu yang singkat. Okey, berdasarkan peningkatan drastik ni, adakah cikgu nampak kita akan menyaksikan rekod Asia yang dipegang oleh pelari Cina 9.83 saat oleh Su Bingtian, dan rekod Sukan Si Asia Tenggara telah dipecahkan, milik Surya Agung Wibowo 10.17 saat telah dipecahkan. Jadi adakah dalam 1-2 tahun ni cikgu nampak kemarahan Azim tu untuk kepada rekod Asia pula 9.83 saat tu mungkin dalam jangkauan juga? Ya, itu semua pada saya dengan izin Allah sebenarnya. Tetapi adalah tidak mustahil. Kerana saya sentiasa menanamkan semangat pada dia, memberi motivasi kepada dia bahawa jika kita berkehendakkan sesuatu itu adalah tidak mustahil, hanya perlu bekerja keras. Jadi saya pada ketika ini jangkaannya dari progression yang dia buat, saya jangkakan dalam tempoh setahun atau 2 tahun dia akan mencapai tahap tersebutlah. Okey, kita tengok dalam mungkin ramai peminat olahraga yang melihat dalam Facebook, YouTube, laman sosial teknik lepas dan penyudah Azim ni. Kita tengok di kali tu dia begitu rapat dengan pemenang pingat gangsa dari Benjamin Richardson dari Afrika Selatan 10.12 saat, dan tewas hanya sedikit dengan pelari Thailand Puripol Bunson yang juga mencetak 10.12 saat. Jadi komen cikgu dalam teknik itu dah hampir nak kata perfect tak adalah kan, tapi memang dalam ke arah nak menjadi seorang pelari yang memang akan konsisten ya. Di kali, kalau berdasarkan pada rekod kali ni. Saya dah melatihnya agak lama, 4 tahun. So dari segi peningkatannya itu sangat konsisten, dan dia meningkat tidaklah secara drastik, tetapi
atas usaha beliau itu, dari satu masa ke satu masa dia menunjukkan peningkatan lah. Beliau sangat konsisten dengan latihan beliau dan juga sangat patuhlah dengan arahan saya untuk maju ke hadapan lagi, dan sentiasa boleh katakan dia sentiasa berazam untuk memperbaiki lagi kelemahan-kelemahan yang kita dapat kesan melalui perbincangan dan sebagainya lah. Dan dalam tempoh setahun atau dua ni adalah tidak mustahil bahawa dia akan berada, dan kemungkinan besar jika diberi ruang dan peluang tanpa banyak tekanan kepada beliau, biar daripada banyak pressure daripada netizen dan sebagainya, saya percaya bahawa Azim akan melakukan kejutan dalam tempoh masa yang terdekat. Jadi kelebihan Azim ni, kalau cikgu nampak dalam 4 tahun ni kan, ada pelari tu dia finishing bagus, dia starting dia lambat, tapi adakah keseimbangan yang kita dapat lihat pada Azim ni? Starting bagus, finishing pun bagus. Cikgu, dari segi teknik tu ialah kita tidak sempurna. Ada masanya boleh berlaku dengan sempurna, dengan baik dan sebagainya. Ada masanya tidak mengikut apa kehendak kita lah. So pada untuk saingan akhir hari tu ialah sebenarnya tertaluk kepada sesiapa yang perform pada hari tersebut. Okay? Macam pemenang pingat emas tu, Leslie Tebogo daripada luar sana, memang dia berada dalam kelas dia yang tersendirilah. Betul. Tetapi kalau dibandingkan dengan Puri Paul, dengan tempat keenam daripada Jepun, nyalang kita, Azim berada setaraf dengan mereka. Okay, so tidak ada satu perkara yang mustahil bahawa Azim boleh menewaskan Puri Paul. Ya. So cuma yang saya mohon ialah daripada netizen dan juga rakyat Malaysia, jangan memberi tekanan kepada dia, biar dia maju dengan cara sendiri. Beri pada mereka, pada Azim, ruang dan peluang untuk dia meningkatkan potensi dirinya lagi lah. Okey, di kali kita dia dalam usia 18 tahun ni memanglah tengah naik, masih muda, bertenaga, dinamik semua. Dia berhasil dalam 100 dan 200 meter. Tetapi adakah bila melangkah ke peringkat senior nanti, mungkin dalam 20-an yang ke atas, Azim ni perlu difokuskan kepada 100 meter saja, supaya dia lebih produktif, lebih berkesan, lebih fokus dan mengurangkan risiko kalau lebih banyak acara yang diambilnya, kecederaan lah maksud saya. Adakah dia patut 100 pilih ataupun dua-dua sekali? Pada saya tak ada masalah untuk fokus kepada kedua-dua acara. Sebab kalau kita lihat Usain Bolt, dia acaranya 100-200 juga, tidak ada masalah. Malah dia pun berlari untuk pasukan Jamaica untuk acara relay. Kemudian kita ada contoh Johan Blake, pun acaranya 100-200. Andre Degassi pun acara 100-200. Jadi, dan seperti yang netizen ketahui bahawa ada perancangan bahawa dia akan berlatih dengan Carl Lewis. Carl Lewis pun 3 acara di high level. 100-200 lompat jauh. Jadi pada saya secara peribadinya tidak ada masalah kepada Azim untuk memberi fokus kepada kedua-dua acara tersebut. Cuma yang perlu dibuat ialah perbaiki teknik yang ada, perbaiki dari segi endurance dia untuk daya tahan dan sebagainya yang dirasakan perlu supaya dia boleh terus bersaing untuk kedua-dua acara tersebut lah. Cikgu bercakap tentang Carl Lewis ada lompat jauh, Usain Bolt dengan relaynya tambahan selain pada 100 meter yang acara Blue Ribbon ni. Azim Fahmi ketika cikgu nampak jumpa bakat dia pertama tu, dia ada menyertai acara yang padang atau mungkin lompat tinggi, lompat jauh, ada? Ada pada tahun 2019 waktu dia MSSN dia memecahkan rekod lompat jauh. Cuma apabila berlakunya PKP dan sebagainya, maka kita tolak ke tepi lah. Tolak ke tepi dulu lompat jauh. Fokusnya adalah kepada acara pecut. Dan rekod
lompat jauh Azim pun tanpa latihan untuk lompat jauh pada tahun 2019 tu. Azim buat lompat jauh tanpa latihan yang serius, tidak fokus 100% kepada lompat jauh, tapi dia berjaya memecahkan rekod MSSM pada tahun tersebut untuk peringkat umur bawah 15. Okey. Jadi kita tengoklah tahun ni ada MSSM, kita tengoklah jago mana lompat jauh pula yang akan pecahkan rekod Azim di lompat jauh tu. Tapi untuk bermakna tidak ada mustahil. Azim pernah buat. Malah di kejohanan 2019 tu MSSM, Azim berlari 5 acara. 100, 200, lompat jauh, 4x100 dan 4x4. Lompat jauh termasuk acara padang Ini dah macam decathlon dah Azim dah macam decathlon dalam MSSM tak sekarang Ya. Tapi itu nak buat macam mana? Yalah. Kan? Kita tengok peluang di mana dia boleh, dan kita dah membuat analisa tentang jadual pertandingan pada tahun tersebut yang kita rasa dia mampu untuk buat. Kalau tak mampu, kita tak masuk, tak daftar juga tu. Jadi untuk katakan sudah terlambat untuk dipertaruhkan Azim ni dalam lompat jauh Sukma ni untuk mewakili Perak, saya tak mungkin pendapat di Sukma tidak. Memang jika pihak pentadbiran, pengurusan mohon untuk dia lompat jauh pun saya tidak akan benarkan, kerana pada sekarang waktu ketika ini dia berada di landasan yang betul dalam acara pecutan 100 dan 200 lah. Maka saya rasa lompat jauh tu pun dah boleh tinggalkan lah. Pada tahun 2019 tu dia masuk lompat jauh tu pun dikira sebagai acara sampingan sahaja. Kerana pada tahun tu fokusnya lebih kepada acara 100 dan 200 meter. Okey, soalan kelima saya cikgu pun dah baca lah. Malaysia ni ada sejarah pecut, sejarah pelari pecut 100 meter yang cepat naik dan cepat juga merosot lah katakan meningkat pada usia belasan tahun macam Watson Nyambik dan Azmi Ibrahim 18-19 tahun dah pecah rekod kebangsaan. Mungkin cikgu pun pernah mengikuti sejarah diorang ni. Nazmizan Muhammad pernah meletup di Sukan Si Vietnam 2003, double emas. Kemudian Badrul Shah Manap, kita tak tahu sekarang apa jadi pada Badrul Shah Manap. Pesaing juga kepada Khairul Hafiz Jantan dan Haikal Hanafi menang SEA Games gol 2019 di Filipina. Dan semalam saya dapat tahu dia telah menghampiri rekod Azim dengan 10.12 saat 1-2 saat di Sukan Perpaduan Islam di Konya, Turki. Haikal Hanafi kebangkitan pada Haikal Hanafi. Jadi cikgu boleh tak kita elakkan masalah yang berulang kepada Azim ni? Cepat naik dan cepatnya merosot lah. Saya faham. Saya faham maksud tuan di situ. Ini bergantung kepada perancangan jurulatih. Okey. Ini sebab setiap atlet ada jurulatih peribadi dia orang masing-masing. So ini adalah perlukan perbincangan yang orang kata dari hati ke hati dengan atlet, antara atlet dengan jurulatih. Perancangan kita perlu letak sasaran di mana perlu kekal prestasi, menunjukkan prestasi, di mana kita perlu tahu pentas untuk meningkat, memperbaiki catatan masa dan sebagainya. Dan juga kita perlu berbincanglah dengan atlet dari segi latihan. Perancangan sangat penting untuk terutamanya untuk mengelakkan kecederaan. Untuk atlet lain, prinsip saya macam ni, saya tidak suka komen tentang atlet-atlet lain. Cuma ialah itu antara atlet dengan jurulatih. Bagaimana perancangan dia, apa target sasaran seterusnya dan sebagainya. So di samping itu yang seperti saya kata awal tadi, bila ada kejayaan itu, mohon supaya atlet yang berjaya itu diberi ruang dan peluang untuk bertenang. Maksudnya tidak ada tekanan langsung untuk atlet. Memang kita boleh raikan kejayaan dan sebagainya, tapi pada orang kata pada kadar yang sepatutnya lah.
tidak terlampau tinggi lambungannya, pujian-pujian dan sebagainya. Kerana pada saya pujian itu adalah perosak sebenarnya. Okey. Dan sebab dia akan bukan merosak pada, maksud saya merosak pada atlet tersebut. Kerana dia pada satu tahap nanti kita risau, kita nervous dan sebagainya, bahawa dia akan besar kepala, ego dan sebagainya, dan mula lupa diri. So itu yang saya pesan pada Azim, letakkan satu target, kita work on that target, kita bekerja pada target tersebut. Dalam waktu yang sama, kita cuba mencegah atau mengelakkan kecederaan yang serius serta berpanjangan. So di situ peranan saya sebagai jurulatih, kita perlu merancang latihan yang sesuai dengan keadaan semasa dan keperluan dia. Dan saya rasa dengan cara yang begitu, atlet yang akan naik ni dan seterusnya pelapis-pelapis kita boleh gunakan dan kerjaya mereka berpanjangan. Itu pendapat saya secara peribadilah. Dan Azim saya rasa dia insya-Allah dengan persefahaman yang ada dan sebagainya, kita berharap bahawa kerjaya Azim sebagai seorang pelari pecut dan sentiasa menjadi kebanggaan negara kita, kerjaya itu akan berpanjangan lah, insya-Allah. Okay, saya nak tanya pandangan cikgu tentang kembalinya Haikal Hanafi dengan masa 10.12, kekurangan 0.03 dengan rekod baru Azim 10.09 saat. Haikal dan cuba comeback dengan prestasi di Konya. Khairul Hafiz Jantan mungkin akan mengikuti jejak itu. Dan kita juga ada Jonathan Nyepa dari Sarawak tu. Jadi adakah kita nampak sekarang ni kita Malaysia ni ke arah melihat sebuah quartet 4x1 yang akan mantap dan boleh menyerlah pada sukan C sekurang-kurangnya, sukan C Kemboja 2023, skuad 4x100 meter. Saya pasti pasukan relay kita akan menyelah di Kemboja, kerana selain daripada nama-nama yang disebut tadi, kita masih ada lagi pelari pecut seperti Zulfika, okey. Kemudian kita ada Russell yang base di Australia. So kita sebenarnya ada ramai pelari pecut. Cuma bagaimana kita menggilap dan potensi yang ada serta memperbaiki teknik pertukaran baton atau sebagainya lah. So kita mempunyai ramai, yang saya pasti ialah kita mempunyai ramai pelari pecut yang bagus dan berpotensi untuk mengharumkan nama negara. Okey, ni kita hampir ke soalan yang terakhir lah. Tahun depan kita ada 3 kejohanan besar lah yang melibatkan olahraga. Sukan C Kemboja pada bulan Mei, Sukan Asia Hangzhou September, dan kejohanan Asia ataupun ATF, kejohanan dulu panggil track dan track field, Asian Track and Field, ATF. Pada usia 19 tahun ni, adakah masa yang sesuai untuk Azim dihantar untuk ketiga-tiga kejohanan besar ni? Dan kita telah dapati dia telah dibatalkan dalam Sukan C Hanoi pada Mei lalu. Jadi adakah ini Azim telah matang pada usia 19 tahun ni akan lebih matured ataupun lebih lebih bersedia untuk dipertaruhkan dalam ketiga pertandingan besar ni? Pandangan cikgu? Pada saya rasa tidak ada masalah untuk menghantar Azim pada ketiga kejohanan besar yang disebut tadi. Kejadian seperti false start itu adalah satu perkara yang boleh berlaku. Okey, bukan disengajakan dan memang boleh berlaku. Even Usain Bolt pun pernah false start. Sebagai selaku juara dunia, dia pun pernah false start di kejohanan dunia, di mana dia tak dapat mempertahankan kejuaraannya. Dan perkara ini boleh berlaku kepada mana-mana atlet, baik atlet dunia, peringkat kebangsaan atau sebagainya. Right? So pada saya, untuk dari segi kematangan, Azim pada saya dah bersedia untuk menyertai kejohanan yang besar ini jika diberi peluang, kerana saya rasa dia akan memberi impact
yang besar kepada kejohanan tersebut lah. Dan setiap kali kejohanan yang saya pasti ialah Azim akan membuat kejutan lah. Itu saya pastilah. Okay? Dan sentiasa jika dihantar pada kejohanan yang besar pada tahun 2023, seperti biasa yang sentiasa dimohon oleh Azim dan juga saya ialah sentiasa mengharapkan rakyat Malaysia mendoakan, sentiasa doakan kejayaan Azim dalam kejohanan yang disertai. Itu yang dipohon. Cikgu, boleh saya dapat satu soalan bonus cikgu, yang lepas balik dari DKLA yang 2 hari lepas tu, saya dengar ada statement kata daripada Azim sendiri, dia kata dia minat ke Houston, University of Houston. Di situ ada Kaluis, di situ ada komuniti Islam, di situ ada lebih fokus pada misi dia untuk menyambung pelajaran dan karier olahraga. Jadi mungkin input daripada cikgu untuk mungkin saranan kepada Azim, ada tak apa-apa yang boleh dikongsikan dalam program ni? Baik, berkenaan dengan masa depan Azim ni memang saya tidak campur, hanya bagi nasihat. Keputusan itu adalah terletak pada Azim dan juga keluarganya lah. Kerana pada saya berkenaan dengan masa depan Azim dari segi akademik itu adalah tanggungjawab beliau lah. Saya hanya boleh beri nasihat dan sebagainya. Dan kini selain daripada Houston, Azim juga mendapat tawaran daripada Auburn University di Alabama. So jadi apa yang saya boleh katakan, Azim akan membuat keputusan yang terbaik lah untuk diri dia. Dengan setelah berbincang dengan saya, dengan parents dan sebagainya, itu adalah keputusan mutlak daripada Azim sendiri, tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak, terutamanya daripada saya. Itu ya. Okey, dengan jawapan cikgu tadi, kita dah sampai pada penghujung program. Okey, sebelum itu saya ucapkan terima kasih banyak pada cikgu kerana meluangkan masa untuk berkongsi sedikit jawapan, dan berharap maju jaya dengan olahraga dan seterusnya kepada sukan negara. Terima kasih banyak cikgu. InsyaAllah. Terima kasih. Saya punya harapan yang percaya bahawa selain daripada Azim, ada juga atlet-atlet lain yang boleh mengharumkan nama Malaysia. Cuma apa yang saya perkatakan ialah netizen sentiasa memberi ruang dan peluang kepada atlet itu untuk berkembang. Jangan diberi tekanan dan mengecam yang akan memberi demotivated kepada atlet tersebut. Apa yang kita nak ialah sokongan yang padu, tidak berbelah bagi daripada rakyat Malaysia. Itu ya. Okey, terima kasih banyak cikgu. Assalamualaikum. Dan majulah. Waalaikumsalam. Maju. Baik, terima kasih banyak. Okey, sama. Okey, kepada para penonton bebasnews.my, bual bicara sukan kad merah berundur pada ketika ini. Kita akan berjumpa pada minggu akan datang. Diucapkan selamat maju jaya, majulah sukan untuk negara, dan bye-bye.